Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadsallahu sirrah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dipilihkan antara ada ia Nabi Malik atau Nabi Faqir, maka dipilihnya Faqirun kerana tawaduk bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk menandakan seorang itu qalbinya sentiasa mengenal akan Tuhan. Qalbi yang mengenali Tuhan, dia akan dapat sifat tawaduk. Kurang mengenali Tuhan, maka sifat tawaduk itu akan terhindar dari diri mereka. Sebab tawaduk adalah lawan daripada takabbur, ya, lawan daripada takabbur. Dan takabbur ada satu sifat yang sangat keji, dan sifat yang sangat kotor. Kedudukannya bawah daripada kufur. Selepas kufur atau kafir ialah takabbur. Yang mula terkena penyakit ini ialah iblis, ya, sebagaimana kita maklum. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu li Adam, sujud oleh sekalian kamu pada Adam. Ia sujud sebagai takliman, bukan sujud sebagai ubudiyah, bukan. Sujud sebagai memuliakan dan arahan Tuhan, bukan sujud penyembahan, bukan. Penyembahan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Fasajadu, semua malaikat memberi penghormatan, sujud. Aba illa iblisah, melainkan iblis. Aba, enggan. Wastakbarah, dia takabur. Aba, dia enggan, kemudian dia takabur. Maka Tuhan cop dia, wa kana minal kafirin, adalah iblis kepada orang yang kafir dengan Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Sifat takabur, ya, sifat takabur. Dia orang yang dipanggil penghulu bagi orang yang memakai sifat takabur ialah iblis, sayyidul mutakabbirin. Penghulu orang-orang yang takabur ialah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Padahal sebelum ini iblis bukan sangat dahsyat ibadatnya. Dia sebut dalam juzuk yang pertama bagi Sirajul Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin bagi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Tidak ada di dalam bumi ini satu ruang kosong yang tidak ada kesan sujud iblis. Tak ada. Kita dalam masjid ni pun tak habis sujud. Ya, satu bumi ini tak ada ruang kosong, semua kesan sujud iblis, bukan main. Tapi akhirnya mati kafir wal ayazubillah. Ya. Sebab kita lagi ibadat, lagi rasa gerun dengan Tuhan. Jangan kita buat ibadat, kita rasa kita hebat, kita handal, tak habis terkejun masuk parit lagi. Lagi kita buat ibadat, lagi rasa hina kita dengan Tuhan. Lagi kita buat ibadat, lagi gerun, takut-takut amal kita di-reject oleh Tuhan. Ya, takut-takut amal kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan penolakan amal telah dibentangkan dalam kisah iblis. Iblis amalnya tak ada nak lawan kan. Dia paling banyak sujud, tapi bila dia engkar, dia Tuhan tolak. Satu dia engkar, ya, satu saja dia lawan perintah Tuhan, tak sujud, dia Tuhan tendang terus, reject terus, dan disenaraikan orang yang kafir dengan Allah wal a'yazabillah. Allah karim. Maka lawan bagi takabur apa? Tawaduk. Sebab tu Rasulullah SAW amat kasih, ya, kepada orang-orang yang bersifat tawaduk, dan baginda lah orang yang paling tinggi darajat tawaduk ni. Sebab tu bila dipilih di sini antara raja dengan fakir, maka dipilih, ya, raja fakir. Bila mana hamba lagi fakir, bukan hamba lagi raja dah. Ya, Nabi suka menzahirkan sifat fakir dia dengan Allah Ta'ala, sifat tawaduk. Satu. Yang kedua, tawaduk dihasil daripada mana? Tawaduk ni hasil daripada syuhudil azamatillah. Seseorang bila kenal dan dia memandang dengan batin hati dia, dengan ruh, akan kebesaran dan keagungan Tuhan, baru dia tamkin dalam maqamit tawaduk.
at-tawadhu' al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Tawadhu' yang sebenar-benarnya dia berlaku daripada mana? Timbul dia tu, ya, ialah nasyi'an, dia jadi daripada min syuhudil azamah, apabila batin hati dia tepat memandang akan keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Bila qalbi insan dibuka, qalbi insan, roh sir dibuka, bukan dia boleh buka sendiri. Al-Fattah wallah, yang membuka ialah Allah. Tak ada siapa boleh buka qalbi, tak ada siapa boleh buka roh sir melainkan dia. Bila iza futihah, bila dia buka akan qalbi insan tadi, memandang akan hakikat diri dia yang fakir, yang hina. Bila dia terpandang, bila berlaku syuhudul azamah, pemandangan qalbi itu buka saja, merasakan kebesaran Allah, maka lenyap yang lain, lenyap yang lain. Tidak ada yang besar melainkan dia, tidak ada yang agung melainkan dia, tidak ada yang hidup melainkan dia, tidak ada iradah melainkan dia, tak ada, ya. Dan akhirnya la maujud bihaqqin, tiada wujud yang sebenar melainkan dia, baru dia akan dapat sifat tawadhu'. Sebab bila dia pandang Allah Ta'ala, lenyap yang lain, hilang, dia boleh tak rasa. Ketika itu barulah dia merasai hakikatut tawadhu', ya. Dan hakikat tawadhu' dia tak akan berani angkat muka dia, dan Allah. Nabi Adam AS la yarfa' ra'sahu salasat mi'ata sanah. Nabi Adam AS tidak angkat kepala dia selama 300 tahun setengah riwayat. Sebab apa? Ni malu dengan Tuhan dan merasa tawadhu', merendahkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan bila seorang tadi merendahkan diri dia betul-betul dengan hakikat, maka dia akan menerima limpahan nur, faid, anwar, fuyudat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah benda yang sentiasa diterima oleh para arifin billah, orang yang betul-betul mengenali Tuhan. Persoalan ni macam mana dia nak dapat rasa tawadhu' yang sebenar? Dia mesti terpandang, musyahadah. Dan bila dia musyahadah, dia kena ada kasratuz zikr, ya, kasratuz zikr, ya. Bila dia banyak zikir, maka Tuhan akan buka. Iza kasral azkar, ya, kasral anwar. Wa iza kasral anwar, bila seorang tu banyak zikir, dia banyak nur, maka safat asrar, jernih dan berkilatlah hati dia. Wa iza safat asrar kana ma'allahi qararu, adalah ia dibenarkan tetap berdamping kalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduklah dia dalam makam hadratillah, jasad dia di bumi, rohani dia di alamil malakut, jabarut dan seterusnya. Itu di antara pakaian para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Sayyidul Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal, laulaka makanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad SAW, aku tak jadikan langit dan bumi. Maka bila dipilih, maknanya nabi lagi, makna raja lagi hamba, nabi pilih apa? Nabi lagi fakir, mana hamba. Itu sifat tawadhu' baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dipilih oleh Allah Ta'ala, maka dia memilih. Dan adalah Nabi SAW terkala dipilihkan antara ia Nabi Malik, mana Nabi lagi raja, atau Nabi fakir, maka dipilihnya fakir, ya. Kerana apa? Tawadhu', merendah diri bagi Allah Ta'ala. Sebab Nabi sentiasa dia dengan Tuhannya, tidak pernah putus, hatta tidur dia pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi berdebat dengan Ibnu Surya, ketua utama, ketua ulama Bani Israel, dia ditanya sifat tanda-tanda Nabi akhir zaman, di antaranya adalah tidur dua mataku tapi hatiku tidak tidur, mana qalbi sentiasa menghadap Allah Ta'ala. Maka apabila hasil bagi seorang mereka itu bala,
Maka apabila hasil bagi seorang mereka itu bala atau cobaan, nasaya dianugerah ya ta'ala akan dia sebaik-baik adab. Ya. Orang yang duduk dalam makam ini adab dia tinggi bila dia kena bala, sakit, susah, ya, maka adab dia dengan Allah Ta'ala ialah istislam, dia serah terus kepada Tuhan, sehingga dia merasakan adal man'u ainul ata'. Bala itu sebagai satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Bala itu sebagai alamat dia dikasihi oleh Allah. Bala itu dipanggil sarungan pakaian para waliullah. Ya, sebab wali dia kena bala, dia ucap alhamdulillah albasani libasal awliya, segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Ya, itu pandangan ahlillah. Ada pun pandangan ahli nafs, ahli nafsu lain, dia suka seronok, senang, hebat, kaya, raya. Itu pandangan ahmak, ya, orang yang tidak ada nur makrifat dalam qalbi dia. Dia seronok dengan seronok nafsu. Ya, kita kena seronok bukan seronok nafsu, seronok ilahi. Wa qad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamun. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq qalbi dia dengan aku, Tuhan kata. Dua perkara. Apa yang pertama? Bi falyafrahu, dengan aku, mana dengan Allah Ta'ala. Falyafrahu, naklah mereka seronok dengan Tuhan. Macam mana cara dia? Pertama dia kena kenal siapa dia, Allah Ta'ala. Ya. Bila dia kenal, dengan sebenar kenal dia akan jatuh cinta. Ya, dan bila bercinta dia seronok tak? Seronoklah tuan-tuan. Bila bercinta dia akan seronok. Cinta datang daripada mana? Kenal. Ya, dan hati akan cinta kepada benda yang paling hebat. Maka siapa lebih hebat dari Allah Ta'ala? Ya. Dan seterusnya. Segala kamalat kesempurnaan itu milik Tuhan. Maka kalau orang tak cinta kepada Allah Ta'ala, mana dia tak kenal Tuhan? Kalau dia kenal Tuhan, segala-gala milik kesempurnaan, paling cantik, paling hebat, kalau kita paling lawa, paling kaya, semua dia. Mana ada selain Allah yang bersifat dengan kamalat? Tak ada. Maka kalau dia sebagai kamalat, kita kenal, saya confirm jatuh hati pada Allah Ta'ala. Dan bila jatuh hati rindu, seronok tak? Seronok lah tuan. Berseronok dengan dia, dengan sebab hasil cinta. Cinta hasil daripada makrifah. Dia kenal Tuhan dia dengan qalbi, dengan ruh. Bukan kenal bil lisan, dia kenal bil ruh. Ya. Dan nak kenal dengan ruh, dia kena pandang tepat. Dan pandangan takkan tepat bila ada selaput mata dia. Selaput apa? Qalbi, ditutup dengan lalai, maksiat, mungkar. Atau kena settle balik, kena bersihkan balik. Taubat banyak-banyak, bersih banyak-banyak, keluarkan air mata rayuan rindu dengan Tuhan. Baru dia buka. Bila dibuka aja baru dia masuk. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut je nama dia, pam. Kekasih bila kita sebut nama dia jangan. Oh, rindulah dia kan. Begitulah mana. Ya. Maka tanam kasih yang sebenar, yang hakiki dengan dia. Bi falyafrahu. Kemudian wa bi zikri falyatanamu. Dengan zikrullah dia merasa nikmat. Itu dia. Ya. Dan nak rasa nikmat kena banyak zikir. Kalau sikit-sikit tak main, dan dia kena banyak. Aksiru min zikrillah hatta yaqulu munafiq annahum mura'un wa annahum, aw bi riwayatan annahum majnun. Sabda Rasulullah SAW, banyakkan oleh kamu akan zikir. Zikir bil lisan, bil qalbi, bil ruh, bil sir. Banyak. Sampai orang munafik mengatakan kamu riak. Sampai orang munafik mengatakan kamu gila. Itu hadis Nabi. Mana kalau kita berzikir, orang munafik tak ada rasa apa, makna sama kita dengan dia. Sebab dalam Quran kata, orang munafik ni apa? La yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik dia tak sebut Tuhan melainkan sikit. Dia sebut tu nak tunjuk-tunjuk dekat Rasulullah SAW. Dia kalau semayang pun dia buka pintu rumah dia, biar nak tunjuk dekat Nabi. Bukan dia beriman pun. Dia orang beriman tak, dia dengan Tuhan hubban jamma, kasih yang menggila, yang kuat. Sebab lazim daripada kasih kuat diingat. Duduk teringat, jalan diingat, tidur teringat, kan? Kepada kasih. Itu kasih dengan makhluk. Kalau kasih dengan Tuhan lagi lah. Ya. Sebati betul. Itu sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia baring, dia ma'a Allah.
Dengan zikrullah dia berlazat. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kelazatan dengan dia, hasil daripada ma'rifah yang sebenar, dan ma'rifah itu hasil daripada pendekatan zikrullah yang banyak. InsyaAllah diterbuka Allah. Dan muradullah ta'ala daripada segala hamba itu ialah menzahirkan hajat. Ya, murad kehendak Tuhan kepada hamba itu apa? Melahirkan hajat, iaitu apa? Izharul faqri, menzahirkan fakir dia dengan Allah Ta'ala. Sebab bila kita fakir rasa dengan Tuhan, itu antara cepat permohonan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul Rasulullah SAW kalau berdoa, kadang doa tu pendek, tapi sebelum tu ada beberapa lapas-lapas yang banyak. Lapas apa tu? Membesar-besarkan, memuji-muji akan Allah Ta'ala, yang menghasilkan apabila kita besar, kita rasa kita ni hina, kita kerdil. Bila kita puji mulianya dia, kita rasa hina kita. Maka dalam merasakan kehinaan dan kekerdilan diri dengan Tuhan, di situ kalau diangkat di tangan, confirm Tuhan terima, confirm doa Tuhan terima. Ya, sebab Tuhan dah janji itu, innamas sadaqat lil fuqara, innamas sadaqat lil fuqara. Dia ada dua tafsir. Kalau tafsir syariat kita, semuanya sedekah, mana zakat diberi kepada orang yang fakir, fakir harta, fakir usaha, fakir nafkah. Itu tafsir syariat. Kalau tafsir hakikat dia, innamas sadaqat, sesungguhnya ay sadaqat bermakna anwar, futuhat, ya, diberikan pada orang yang fakir, mana fakir qalbi dia dengan Tuhan. Bila qalbi dia fakir dengan Tuhan, Tuhan cempakkan benda itu, dia akan dapat. Itu maknanya. Maka fakirkan diri kita akan terhasil pandangan bila kita memandang musyahadah akan ghina illah, kaya Tuhan, sempurna Tuhan, hebatnya Tuhan, ya. Dan benda ni nampak dalam apa? Azkar, dalam ingatan hati kepada dia akan lahir benda ni. Itu susunan dia. Bila qalbi lahir merasakan kebesaran Tuhan, maka dikenal diri dia merasa fakir. Ketika itu kalau dia mohon, Allah akan menerima permohonan dia. Sebab Allah kasih kepada orang yang mutawaddi'in, yang sifat merendahkan diri. Dia ni, kalau marah, kalau kita dia pasal menyampah, tengok orang besarkan diri, ya, sehingga syurga tempat akhir manusia pergi besok pun dia tak benarkan. Syurga tidak dibenarkan orang nak masuk tu berlumur dengan kekotoran takabur. Tuhan tak benar. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, al-jannah, syurga tu. Tilka darul akhirat naj'aluha, kami jadikan akan syurga tu bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang yang qalbi dia tidak ada iradah, tak ada kendak, bukan bersifat takabur. Kendak takabur pun tadi, dia tawaduk betul dengan Tuhan. Itu sifat ahli syurga. Ya, kalau dia ada sifat membesarkan diri, rasa dia hebat, itu bukan lain dia. Allah tak izinkan orang yang qalbi dia kotor dengan sifat takabur wal ayazubillah. Maka hasilkan takabur dengan apa? Tidak buang dengan tawaduk. Tawaduk macam mana dapat? Dengan memandang akan kehaibatan Allah. Memandang kehaibatan Allah lahir pada mana? Daripada mengenal dan banyak zikrullah. Ada susunan dia. Bila banyak zikir, dia naik-naik sampai peringkat tu. Sebab tu Nabi suruh apa? Banyak zikir. Dan amalan yang disebut banyak, ujung dia apa? Zikir. Tengok dalam Quran, tengok. Bila sebut apa zikir dia, zikran kasira, zikir yang banyak, tuan kata. Itu ada rahsia dia. Bila banyak zikir, itu menandakan dia kasih. Man ahabba syai'an aksara zikru, siapa yang kasih satu benda, dalil dia sentiasa ingat. Dia banyak ingat, itu menandakan dia kasih. Dan jalan untuk sampai ke Tuhan ialah kasih. Tariquna tariqul mahabbah. Kata ma'asyiral arifin, jalan kami ialah mahabbah. Bila tidak ada mahabbah, rindu yang kuat dengan Tuhan, qalbi tidak boleh berjalan. Daripada alamil mulki ke alamil malakut, alamil jabarut, dia tak boleh berjalan, dia jam. Sebab qalbi ada sifat kasih. Bila kasih tak diberi ke Tuhan, dia beri pada makhluk. Bila beri pada makhluk, maka dia tertambat dengan makhluk. Ya, dia semayang, jasad dia menghadap kiblat, rohani dia tak menghadap tempat lain. Ya, rohani kita akan menghadap benda yang dia minat, benda yang dia suka, benda yang dia kasih. Maka kalau kasih dia Tuhan kuat, dia angkat, dia takbir, Tuhan yang menghadap. Ya, tawajuh.
Tapi kalau kasih tak ada dengan Tuhan, kasih ke dunia dalam perut dia, maka dia angkat takbir, dia mengayau. Dia pergi ke laut, dia pergi ke darat, dia pergi pejabat, macam-macam kan. Ya. Dia sembahyang 3 rakaat, 3 cerita dah habis kan. Macam-macam cerita masuk. Sebab apa? Qalbi dia khalian, kosong min mahabbatillah, daripada rindu dan kasih kepada Tuhan. Maka kawal qalbi. Qalbi itu yang penting. Sebab ilmu qalbi, ilmu paling besar. Sebab makrifat yang paling tinggi duduk di qalbi, di ruh dan sir itu. Allah. Kalau tidak, masakan dalam hadis sahih Nabi paparkan, ya, dalam hadis sahih Nabi paparkan, inna fi jasad ibni Adam mudghah. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, iza saluhat saluhat sairul jasad kullu. Kalau dia settle, dia baik, semua akan jadi baik. Ya, wa iza fasada fasada jasad kullu. Kalau dia rosak, semua rosak. Ala wahiyal qalb, itulah qalbi. Kalau kita jantung, ya, jantung bila dia rosak, dia jam macam kan, habis. Jantung jam je, kena apa panggil, serangan jantung, dia kena sak, dia terik habis. Mata tak ada fungsi lagi dah, mulut tak boleh cakap lagi dah, telinga tak boleh mendengar, kaki tangan tak boleh bergerak, apa? Jantung dah jam habis. Qalu inna lillahi, habis. Dia sentak jantung, dia habis kan, ya. Maka itu nisbah jasad, jantung bagi roh tu qalbi dalam tu. Hakikat insan yang dipanggil latifatur rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah, itulah hakikat insan, ar-ruh. Dia tu yang mahal ni. Jaga baik-baik. Ya, kalau dia cantik, Masya Allah, hebat dia di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia kosak, na'uzubillah. Jadi murad Allah Ta'ala pada hamba tu ialah menzahirkan hajat, siddatul faqri, ya, menzahirkan fakir kita dengan sentiasa kita terikat dengan dia. Memandang keterikatan diri insan dengan Tuhan itu satu makam yang tinggi kan. Ya, kita merasakan keterikatan di mana saja kita berjalan, kita duduk, biasa terikat dengan dia. Dan itulah hakikat sebenarnya, ya. Melainkan barang yang muafakat dengan dia iradatul haq, ya, tiada menzahirkan mereka itu daripadanya melainkan barang yang muafakat dengan iradatul haq, mana kehendak al-haq, dizahirkan benda itu. Apa kehendak Tuhan? Tuhan kasih kepada al-mutawaddi'in, itu di antara orang yang tawaduk. Dan murad Allah Ta'ala pada segala hamba menzahirkan hajatnya serta melazimkan ittirar. Apa makna ittirar? Siddatul faqr, bersangatan fakir, ya. Amma yujibul muttar iza da'a, ya, Ta'ala akan terima doa dia apa? Muttar. Apa muttar? Siddatul faqr. Ulama buat misal macam orang tenggelam di tengah laut kan, dia naik kapal, dipecah atau sampan dia baru dipecah. Ketiga itu dia tengok keliling, nampak lautan kan. Ketiga itu hati dia bulat dengan Allah Ta'ala, ya. Ketiga itu hati dia bulat memohon pertolongan, minta Allah selamatkan. Itulah qalbil arif fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas hati dia fakir dengan Tuhan. Dan demikianlah dipanggil cabang ma'rifat, ya. Siddatul fakri dan makamul ittirar, ini dipanggil ranting, cabangan daripada ma'rifah. Mana barang siapa yang ada ma'rifah dia dengan Tuhan, ni benda dia ada, hati dia sentiasa fakir dengan Tuhan. Walaupun jasad dia kaya, walaupun dia duduk dalam mahligai, tapi kalbi dia tidak. Kalbi dia sentiasa fakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kerana bahawasanya barang siapa mengetahui akan dia, nasai lazim lah pintunya. Kerana bahawasanya barang siapa mengetahui, mana makrifat, mengenal akan dia, mana akan Allah, nasai lazim lah pintunya. Nasai setiap saat dia duduk dalam pintu munajat, dia merasakan fakir, hina dengan dia, ya. Dan barang siapa dan berkendak kepadanya, mana fakir, ittirar, hati dia sentiasa dengan itu. Dan barang siapa berkendak kepadanya, nasaya lazimlah ittirar. Barang siapa kalbi dia diberi atas sifat apa? Sentiasa bergantung, maka dia akan dapat satu daripada sifat ittirar, mana siddatul faqri, kefakiran yang cukup kuat dalam kalbi insan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka ketiga itu tunggu je lah, bantuan demi bantuan rohani akan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah makam yang terlebih memberi manfaat,
maka memandang kefakiran kita dengan Allah Ta'ala. Yang terlebih memberi manfaat bagi orang yang salik, orang yang sedang suluk, dia kena ada sentiasa fakir. Maka jikalau ada engkau daripada orang yang ahli suluk, mana orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, berjalan apa? Berjalan roh, bukan berjalan jasad. Enggak. Jasad enggak ada apa pun. Jalan dia last kali jalan mana? Pintu kubur tu. Jasad kita ni, kaki dia yang berjalan, akhirnya pintu kubur, dan kita makin hari makin dekat. Atau besok lusa kita balik, wallah alam. Tapi jalan dia kendaki jalan menuju Allah, iaitu jalan qalbi, jalan roh dalam. Maka lazimkan olehmu yang demikian sentiasa rasa fakir dengan Allah Ta'ala, dan bahawasanya ma talaba minka syai'un mislu ittirar wala asra' bil mawahib ilaika mislu zul wal iftikari. Tiada dituntut ma talaba minka syai', tidak dituntut bagimu sesuatu daripada Allah Ta'ala, dan tiada daripada lain seperti sifat ittirar. Mana Ta'ala sangat-sangat kasih pada orang yang menzahirkan ittirar hati dengan Tuhan. Wala asra', dan tidak ada yang lebih segera segala pemberian, mana orang cepat dapat permintaan daripada Ta'ala kepada kamu seperti zul dan iftikar. Bila seorang ada sifat zul, apa zul? Hina diri. Iftikar bermakna fakirkan diri kita dengan Allah Ta'ala, memang cepat disampai. Sifat fakir tu dipakai. Setelah kita buat misal dulu kan, kalau orang minta sedekah, dia datang dengan sifat fakir ni, jalan pun huyung hayang, baju dia pun koyak, mungkin selipal pun tak pakai, cukup tu. Kalau dia datang kat kita, kita tak tanya lagi dah. Tu kita ambil duit, kita bagi je lah kan? Sebab dia dah izharul fakir. Kalau dia tak zahirkan fakir dia, pakaian dia macam pegawai tinggi. Kita ingat dia datang apa nak bincang pun, nak minta sedekah, kita betul banyak tak sedekah kan, dengan pakaian dia bukan pakaian orang fakir, pakaian orang kaya kan, dengan beg jasmond dia, dengan topi bareta dia kan, sebab mata ribbon dia. Kita pun tengok terperanjat. Ingat pegawai mana kata minta sedekah, kita pun tak percaya, sebab dia tidak izharul fakri begitulah kita. Bila zahirkan fakir, Masya Allah, tunggu je lah berbagai kurniaan. Sebab tu suruh ketuk dengan zikir. Sebab zikir mengandungi tadammun, dia mengandungi isi kandung lafaz zikir apa? Azamah, kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Bila benda ni diketuk dalam kalbi kita, Allah terasa besar dia. Bila terasa besar dia, kita rasa dah kerdil kita, terasa ghina, kaya Allah Ta'ala, maka rasalah fakir kita dengan dia. Bila rasa itu datang, tap aja sentuhan kalbi kita, situ tunggu madat akan sampai, bantuan-bantuan rohani akan sampai, kelazatan dia, kehinaan dia rasa, mula tuan buka. Bermula ittirar, hamba itu yang telah menentukan segala sifat ubudiyah. Kita pastikan kukuh sifat kehambaan kita, dan kerana demikian itu dia panggil tiada tuntut daripada hamba itu sesuatu yang terlebih besar daripadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun, supaya dia kenal Tuhan, dan bila dia kenal, confirm dia akan beribadat kepada Allah Ta'ala. Insan yang kenal Allah Ta'ala confirm memang tepat ibadat dia, memang hebat. Sebab apa? Dia dah kenal. Dia dah kenal, dia takkan lari kalbi dia daripada yang lain. Kecuali kalau dia tak kenal, itu kalbi dia berpusing-pusing lagi kan. Bahkan dia kenal benda paling hebat, zat paling sempurna, mana mungkin yang lain. Seorang yang dapat maknanya benda yang cukup puas dengan hati, dia tak akan pusing buat lain. Apa pun kecantikan, keduniaan ke, makanan ke, pakaian ke, kenderaan ke, rumah tangga ke apa, bila dia dapat tercantik, dia tak akan pusing buat lain. Sekarang segala-galanya duduk pada siapa? Zat yang maha mulia. Kenapa kalbi kita tak pergi ke dia, ataupun tak berapa rapat? Sebab kurang kenal. Sebab kurang kenal, sebab kurang jelas. Sebab kurang jelas, banyak hijab. Sebab banyak hijab, kita tak buang, dan kita kurang zikir. Dia banyak zikir, dia banyak taubat, dia bersih. Dia bersih, dia dapat jelas, dia akan kenal siapa dia Tuhan dia. Sebab kalau dia kata siapa kenal sebenar-benar akan Allah Ta'ala, hati dia tak akan berpaling walau satu saat pun. Berarti hantarkan amat dia ada guna fi kulli lamatin nafasin. Zikir melambangkan supaya kita pergi jalan makrifat.
Dalam makrifat qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jasad tak apa. Ya, Allah Ta'ala tak nak jasad kita ni. Jasad kita yang nak siapa ni tuan? Siapa yang nak jasad kita ni? Kubur. So, tanam dalam tu. Kubur, ulat tunggu. Dan Allah Ta'ala qalbi kita tu, nurani kita tu. Tuan nak yang tu. Bukan nak mana berhajat. Dia tuntutan kepada kita supaya kenal dia. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah Allah Ta'ala tak ada satu serta dia dengan keagungan dia maha besar. Uhibbu an urifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih, aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Jadi Allah Ta'ala jadi kita supaya kenal dia. Kenal dan izharkan pengabdian kepada dia, maka dia akan beri kita kesempurnaan yang hebat, pemberian yang dahsyat. Ya. Dan satu lagi dia kata, ittirar hamba itu bagi yang menentukan segala sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Itu Tuhan suruh. Sebab tu anak akan dikasihi oleh kedua ibu bapa bila dia zahirkan sifat keanakan. Ya. Murid akan dikasihi oleh guru bila dia melahirkan sifat kemuridan. Apa sifat anak? Dia rojok dapat. Ya, apa nak buat dibincang. Bapa minta pandangan, ibu minta pandangan. Bagi ibu bapa dia kasih tak? Kasih. Walaupun dia ada sijil berjela tu, PhD 3 dia. Tapi nak buat apa pun dia rojok bapa dia. Bapa dia akan kasih dia. Tapi kalau bawa dia selai sijil nak buat apa semua lah, di belakang kat ibu bapa dia. Langsung tak bincang. Bila disangkut dia bapa dia kata padan muka kau. Tu dia marah kan. Tu dia marah. Ya, padan muka kau ingat kau handal now. Itu konteks antara bapa dengan anak. Ini bukan konteks anak bapa, antara al-abdi, hamba yang fakir, yang hina kita ni, dengan dia al-ilah yang maha mulia, yang maha dahsyat. Ya, itu maksudnya. Jadi kita sentiasa jangan putus zahirkan fakir kita, hina kita, maka insya-Allah dibuka. Man tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi ghinaih. Tahqiqkan memandang fakir kamu dengan dia, maka yamudduka bi ghinaih, dia akan bantu kita dengan sifat dia yang maha kaya. Dia dua lawan kan. Segala kesempurnaan hak dia, segala kekurangan hak kita. Kita pandang hak kita, kita kenal hak dia. Ya, dapat hak dia. Kita nak dapat bantuan daripada zat yang maha kaya, sila pandang sifat kita, iaitulah fakir. Kita nak dapat bantuan daripada sifat zat yang maha sempurna, kita pandang lawan sempurna apa? Kekurangan. Kita pandang kekurangan kita, kita akan dapat bantuan daripada yang maha sempurna. Ya. Kita nak dapat bantuan daripada zat yang maha mengetahui, kita pandang kejahilan kita. Ya, kita pandang kita ni jahil, fakir, hina kan. Jahil tak tahu, Tuhan akan bantu dengan sifat dia. Ya. Tapi yang pakai sifat dia, kita pakai sifat dia, habis murka besar dia. Ya, al-kibirai izadi wal azamati izar wa man naza'ani al-khawf fi nar fala ubali. Al-kibriya rida, membesarkan diri itu rida. Rida ni, rida pakai. Ni panggil rida, selendang kan. Jadi apa maksud dia? Bukan Tuhan pakai macam kita. Maksud dia pakaian tu benda yang sentiasa. Benda yang sentiasa dengan zat apa? Sifat. Ya. As-sifat qama bizat, berdiri dengan zat. Az-zat la yakhlu an sifat. Itu kalau mengaji usuluddin, mana zat dia tak sunyi pada sifat, mana benda yang sentiasa. Bermakna apa? Sentiasa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat yang maha besar. Maka siapa nak cabut paman naza'an ni, dia nak pakai sifat aku, Tuhan kata alqahu fil nar, aku humban di dalam neraka jahanam tu. Pada ubali aku tak hirau lagi dah. Tu murka tadi. Tuhan marah sangat bila hamba tu nak angkat kepala. Tak ada, kita hamba buat style hamba tunduk. Ya, tawaduk, merendahkan diri dengan Allah Ta'ala, sentiasa memandang kebesaran dia. InsyaAllah bersinarlah qalbi dia. Dan bila bersinar qalbi, ibarat cermin yang dah dilap, dia cantik, berbagai pandangan akan dalam tu ada. Tuan buka azamah dia, kibriya dia, ya, kamalat dia dan sebagainya. Maka bernikmatlah kita setelah mengenal zat yang maha sempurna, yang memiliki segala-galanya, termasuk diri kita yang kerdil ini. Maknanya bermula iktirar itu, iktirar menuntut segala sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Dan kerana demikian itulah tiada tuntut daripada hamba itu sesuatu yang terlebih daripada besar daripadanya. Ya, bila hamba itu tahqiq tadi dalam makam kehambaan dia, maka dia mendapat kasih sayang Tuhannya. Ya, sebab tu Rasul yang paling mulia sendiri memilih apa? Fakir.
Nabiyyun faqirun, nabi lagi fakir. Mana fakir sentiasa memandang kebesaran dan keagungan kesempurnaan dia dan ternampaklah kelemahan kekurangan kita, ya. Padahal hadis Nabi kata apa? Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak memilih hamba itu jadi baik, selamat, bahagia dunia akhirat. Dalam hadis ni 3 perkara. Pertama, faqahu fid din. Tuhan buka, Allah Ta'ala buka kalbi insan tadi, dia suka mencari ilmu. Sebab ilmu tu nur. Ya, di mana ada ilmu dicari. Dia ada setengah kita ni suka dihantar. Dekat surau dia hantar ustaz ngajar baru dia pergi. Sebelah tu ada ngajar tak pergi, dia suruh hantar. Itu manja lagi. Bab ilmu ni talab. Man talaba, siapa tuntut, Nabi kata. Ya, tiap-tiap dia menuntut dia berjalan tu. Dosa dia diampun, martabat dia diangkat. Besar tu cari ilmu tu, kita syukur kepada Ta'ala bila Ta'ala beri pada kita. Bukan kita punya pun, kita tak ada apa tu kan. Dia kasih kat kalbi kita, diberikan perasaan tu, suka minat ilmu. Satu. Wa zahadahu fid dunya, ada hati dia zuhud dengan dunia. Dia tidak tertawan dengan keindahan dunia. Walaupun ada, dia tak masuk dalam kalbi dia. Dan yang ketiga yang kita bincang ni apa dia? Wa bassarahu uyubah. Allah Ta'ala buka kalbi kita ni, merasakan kekurangan kita. Sentiasa pandang kita ni kurang. Itu menandakan orang tu akan diangkat golongan mukhtar, dia akan dipilih. Tu kalau dia rasa dia hebat, dia cukup, tu habis tu dia out. Ya, disuruh kita rasakan sentiasa kurang, maka orang tu akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian kata si Muhammad Abdullah Al-Nazil radhiyallahu anhu, wallahu a'lam.